secara umumnya 86% Melayu tak boleh minum susu. Macam pagi-pagi minum susu sakit perut tu Itulah masalahnya. Jadi bukan normal. Itu maknanya kita dah salah faham lah. Kita tak sepatut minum susu. kuatkan badan tinggi. Tu pembohongan. Pembohongan genetik. Secara umumnya 86% Melayu tak boleh minum susu. Macam pagi-pagi minum susu sakit perut tu normal lah. Itulah masalahnya. Jadi bukan normal. Itu maknanya kita dah salah faham lah. Kita tak sepatut minum susu. So macam apa minum susu kuatkan badan tinggi. Tu pembohongan. Pembohongan genetik. Kerana apa? Clinical trial yang dia buat tu di New Zealand. New Zealand ni dia penjual susu. Belanda, New Zealand, Denmark, orang-orang barat ni yang negara Australia penjual susu ni, Amerika dulu dia penjual susu. Jadi of course dia nak jual susu ni kan. Dia buat clinical trial kerana tempat dia orang tak ada masalah. Yang masalahnya kita. Kalau dia kata apakah salah, betul dia orang buat kajian, betul dia orang tak sakit perut. Tapi sekarang ni kajian genetik kita yang terbaru memang kita tak boleh minum susu. Susu kambing kita boleh minum. Dia sebenarnya bergantung kepada kandungan laktos tu. Dalam laktos ni ada macam contoh penapaian. Kita masih bertahan. Macam keju, yogurt kan. Tapi kalau susu fresh tu memang kita problem. Jadi bila dapat faham dasar, baru you boleh bertindak. Macam you kan. Sekarang umur berapa? 28 kan. Mana penyakit tu belum datang ni. Sebab body kita masih kuat. Tapi bila kita makin tua, bila body kita dah tak boleh bertahan, barulah kita datang penyakit. Tapi kalau kita tahu DNA kita sekarang, jadi kita dah nampak tahu kita ni bakal ada penyakit apa-apa. Dan dengan makanan yang kita diberikan tadi, kita dapat mengelak daripada penyakit. Dan juga orang kata menjimatkan lah. Beli ubat, masa kesakitan, boleh mengurangkan risiko-risiko penyakit yang orang kata apa, mengejut kan. Pertama, kita kena tahu dulu kita ni lahir dengan penyakit apa kan. Jadi bila kita tahu kita lahir penyakit apa, dalam laporan tu maka juga kita diberitahu tentang makanan apa kita perlu kita makan. Kan dalam banyak jenis makanan ada beberapa makanan yang penting, ada yang kurang penting, ada yang medium penting. Jadi seboleh-bolehnya kita makanlah benda yang betul. Sekarang ni kita banyak penyakit ni datang sebab keperluan tubuh kita, contohnya nak ABC, kita makan EDF. Jadi kita tak makan yang diperlukan. Sebab tu kita sekarang ni banyak obes. Kita banyak kelaparan. Sebab apa? Kita tak dapat zat makanan. Kalau kita dapat zat makanan yang sesuai, kita biasanya tak lapar. Kita akan kurang lapar. Kenapa kita lapar nasi sebenarnya? Itu untuk tenaga. Sebab nasi itu ada sugar dalam tu. Tetapi kadang-kadang kita makan nasi banyak pun lapar lagi. Makan macam-macam pun lapar lagi. Vitamin ataupun nutrisi tu, nutrients dalam makanan tu tak ada. Dan tubuh kita nak cari. Jadi kita akan rasa nak craving kan. Tapi bila kita makan, perut tu akan kenyang sementara. Sejam lagi dia lapar balik. Kenapa? Dalam food tu tak ada nutrients yang diperlukan. Kita juga diberitahu tentang alahan makan. Ramai orang dia makan betul, tapi dia makan benda yang dia tak boleh makan. Susu adalah antara sumber penyakit kanser. Dan penyakit kanser, penyakit perut, angin, masalah besar. Tapi kerana you all makan ikut iklan kan. Iklan cakap betul, kau orang bantai kan. Jadi itu yang saya cuba terangkan kepada kementerian, kepada kerajaan kan. Suruh mereka kajilah. Jadi orang-orang muda minum susu. Oh memang muda ni belum sakit. Kita punya dinding perut tu masih okey. Kerana susu ni menyebabkan perut kita berasid. Dia jadi masam. Makin tua makin kita sakit perut. Saya lah contohnya. Saya bercakap ni berdasarkan kepada pengalaman lah. Jadi nak betulkan ni, saya berhenti total susu. Saya mula makan omega 3. Omega 3 ni dia bantu betulkan perut kita punya dinding. Barulah saya sekarang ni tak ada masalah. Dulu saya bertahun-tahun kena penyakit angin. Jadi ubat macam-macam tak selesai. Gastrik lah, itulah. Sebenarnya bukan masalah tu. Masalahnya saya makan benda yang saya tak boleh makan. Secara genetiknya saya tak boleh makan. Ketiganya tentang kemampuan kita menghadam.
Ini juga ramai kita tak faham. Jadi kita ikut Nabi kan, Nabi kata makan pelan-pelan. Kita makan laju, makan dalam kereta. Nutrients tadi tak keluar, tak boleh diserap dalam sel. Jadi kita lapar lah. Dan seterusnya orang Melayu juga tidak boleh makan daging. Pencernaan daging perut orang Melayu ni tak sekuat pencernaan daging orang kaum di Eropah. Jadi di sini banyak kebaikan ya. Saya menawarkan lah atau mempromosikan ujian DNA. Boleh buat ujian DNA. Sekarang kos kita jual tu 1,900 ke 2,400 dengan buku dan sebagainya. Lebih ramai anak muda dapat. Jadi anak muda dapat faham tahu dasar dia. Jadi bila dapat faham dasar, baru you boleh bertindak. Macam tu kan.